suci. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan pada semua pendengar setia Radio Isu Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah dikurniakan Allah kesihatan hari ini untuk kita sama-sama menempuhi petang ini bersamakan saya Nur Hayati Paradi sehingga jam 9 malam nanti insya-Allah dengan pelbagai pengisian yang telah disusun khas untuk anda. Dan tidak lupakan juga terima kasih kepada rakan studio setan tadi Ni Hasna Ismail yang telah temankan anda untuk Citra IKIM dari jam 2 sehingga jam 5 petang. Alhamdulillah untuk waktu ini kita akan teruskan lagi momentum kita untuk destinasi Ummah. Seketika saja lagi Saban Rabu. Untuk hari ini kita bersiaran untuk 12 Oktober 2011 bersamaan dengan 14 Zulkaidah 1432 Hijriah. InsyaAllah seketika saja lagi kita akan bersama untuk slot pertama bersama dengan bicara muamalat bersama dengan tetamu yang sudah pun sedia menunggu di sini. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan dengar suaranya. Pada anda teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda Radio Isu Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Kini dengarkan bicara muamalat bersama Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kembali waktu ini untuk kita mulakan bicara kita petang ini. Seperti yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, InsyaAllah waktu ini kita akan bersama untuk bicara muamalat bersama yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman yang berpengalaman luas dalam bidang syariah, kewangan dan juga perbankan Islam. Hari ini InsyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan perbelanjaan keluarga. Bagi anda juga dialu-alukan juga ya, untuk sama-sama berinteraksi, sama-sama berkongsi. Waktu ini di talian kami di 0362051500 juga menerusi pesanan ringkas dengan menaikkan IKIM. Jarakan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh layari laman web kami dan juga boleh sama-sama memberikan komen anda menerusi Facebook IKIM FM waktu ini. Dan untuk pertemuan kita hari ini saya mengalu-alukan kehadiran Dr. Zaharuddin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi untuk minggu ini. Topik kita berkenaan dengan perbelanjaan keluarga. Ya, dan negara. Dan negara besar sebenarnya tu ya. Satu topik yang sangat besar dan saya rasa bersangkut paut juga dengan belanjawan yang kita baru bentangkan minggu lepas hari Jumaat ya. Mungkin boleh diberi pencerahan pada petang ini sebagai mukadimah kepada pendengar-pendengar kita semua. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM dan khususnya kepada Cik Nur Hayati Paradi selaku petugas ataupun yang mengemudi konti IKIM FM pada petang ini, dan seterusnya kepada seluruh para pendengar yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita akan bicarakan beberapa topik yang saya kira sangat penting juga dalam bab muamalat kita, iaitulah bagaimana kaedah dan tanggungjawab kita berbelanja ya. Jadi bukan sekadar perbelanjaan itu di peringkat keluarga, tetapi juga di peringkat syarikat dan juga di peringkat negara. Tapi mungkin kita tidak akan dapat menghabiskan sepenuhnya perbincangan itu. Mungkin kita akan sambung pada siri yang akan datang insya-Allah. Dan pada peringkat awal ini saya suka untuk berkongsi dalam keluarga ini individu yang bertanggungjawab daripada pandangan Islam untuk mengemudi perbelanjaan tidak lain tidak bukan adalah seorang suami. Ya, sekiranya ada suami, sekiranya dalam satu keluarga yang masih anak-anaknya masih kecil, juga maknanya suami itu bertanggungjawab ke atas isterinya dan juga ke atas anak-anak. Lalu nafkah nafkah yang wajib ke atas suami ini telah pun dibincangkan panjang lebar oleh para ulama Islam yang silam, dan boleh saya ringkaskan kepada beberapa aspek. Yang pertama, kita tinggalkan nafkah batin dulu ya. Kita pergi kepada nafkah zahir ini, iaitulah yang pertama, iaitulah memberi makanan ya, sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra, dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Artinya hendaklah di antara kamu hendaklah kamu memberikan nafkah sekadar bagi kamu sekadar apa yang kamu mampu, yang telah diberikan rezeki kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah SWT tidak sekali-kali membebankan kecuali apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Kemudian Allah menyebut selepas itu, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan selepas kesukaran itu kesenangan. Lalu ayat ini sangat-sangat penting untuk seluruh ketua keluarga memahaminya, yang mana para ulama Islam membincangkan dari sudut sejauh manakah seorang suami itu perlu membelanjakan sesuatu kepada isterinya. Yang pertama dari sudut makanan. So makanan ini dia kena ikut. Disebutkan oleh para ulama, kalaulah si isteri itu lahir daripada keluarga yang berada, dan suami itu tidak berapa berada apabila berkahwin, tidaklah menjadi kewajipan kepada suami untuk memberikan sesuatu yang biasa isteri dia dapat. Contohnya isterinya dalam keluarganya dulu biasa makan beras basmati, ya, sedap berasanya. Tapi bila kahwin ni suami tak berapa mampu beli beras long grain sahaja, so rasanya pun pelik sikit. So jadi tidaklah menjadi kewajipan ke atas suami untuk menyediakan juga beras basmati. Okey, so jadi dia kena, sebagaimana Allah kata, wa at'imuhunna mimma tut'amun, berilah isteri kamu makan sebagaimana apa yang kamu makan. So jangan pula suami makan beras mati, isteri makan long grain, tak boleh. Kemudian waksuhunna mimma taksawun, Nabi kata, dan berikan, pakaikanlah mereka apa yang kamu pakai. Bukan pakai pakaian perempuan, maknanya pakai itu level dia lebih kurang sama. Kalau isterinya, suami baju baru setiap minggu, setiap bulan, isterinya pun perlulah diberikan baju yang setaraf dengan si suami. Ya, jadi itu adalah perbelanjaan wajib yang pertama buat seorang ketua keluarga. Kalau ada anak, maka anaknya pun termasuk di bawah nafkah memberi makanan tadi ini. Jadi kalau makanan, ayah makan apa, anak pun mestilah dapat makanan yang sama taraf. Kemudian yang kedua adalah pakaian. Sebagaimana telah pun kita bincangkan, disebutkan tadi hadis Nabi, berilah mereka itu pakai apa yang kamu pakai. Dan juga daripada firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ke atas yang dilahirkan itu ada rezeki mereka sendiri dan juga ada pakaian bagi mereka, hendaklah kamu berikan dengan kebaikan, ya. Baik, jadi itu yang kedua, pakaian. Yang pertama makanan, yang kedua pakaian. Ini benda-benda asasi yang seorang suami, seorang ketua keluarga perlu belanjakan. Yang ketiga iaitulah rumah. Ya, sebagaimana rumah ini dibincangkan al-maskan ataupun kita sebut, sebagaimana Allah SWT menyebutkan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, hendaklah kamu berikan rumah yang sesuai buat mereka daripada kemampuan kamu. Lalu dibincangkan panjang lebar oleh para ulama, maka kesimpulannya, rumah sebagaimana kita faham mestilah ada alat-alatan yang perlu, dapurnya dan seumpamanya. Cuma satu perkara yang mungkin ramai di antara kita terlepas pandang, iaitulah berkongsi rumah dengan ahli keluarga yang lain. Para ulama ada bincangkan perkara ini. Mereka memberikan majoritinya mengatakan bahawa mestilah rumah kepada sang isteri dan kepada anak-anak ini, khususnya kepada isteri, mestilah mustaqil. Maknanya isteri tu mesti duduk situ seorang je, ya, dia tak boleh kongsikan dengan mak ayah suami. Suami dengan mak ayah dia letak sekali dengan isteri dalam rumah dia, maka di situ sepatutnya tidak wajar bagi seorang suami yang mampu. Dia mesti sediakan satu rumah yang khas untuk isteri dia, supaya isteri dia tidak tertekan dan tidak terlimit, terbatas pergerakannya. Walau bagaimanapun, isteri mempunyai hak untuk waive dia punya rights. Ya, itulah dia kata tak apalah duduk dengan mak ayah selagi mana belum dapat rumah yang sesuai, ataupun mak ayah sudah sangat tua dan tak ada adik-beradik dan lain-lain. Tapi isteri berhak untuk meletakkan, untuk minta izin daripada suami dia untuk adakan keluarga dia ataupun mak ayah dia duduk sekali, ataupun anak dia daripada suami dia sebelum daripada ini contohnya, boleh. Walau bagaimanapun, kalau seorang itu bermadu, tidak boleh duduk dalam satu rumah walaupun berlainan bilik. Jadi itu tidak menepati kehendak Islam, malah dia sebenarnya membawa banyak kemudaratan. Baik, kemudian yang seterusnya khadam, iaitulah pembantu rumah. Pembantu rumah juga disebutkan oleh Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab dan juga Aizala'i dalam Tabiin Al-Haqa'iq, menjadi satu keperluan bagi suami yang musir. Musir maknanya yang ada kemampuan untuk menyediakan khadam ataupun pembantu rumah kepada isterinya. Jadi ini adalah belanja yang boleh membantu untuk isterinya sentiasa sihat dan mampu untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimum mampu.
Jadi yang seterusnya, tetapi ingat, perlu diingat, hari ini pembantu rumah hari ini ada banyak masalah-masalah lain yang dibincangkan oleh para ulama, antaranya mahram dengan tidak mahram ni, sebab ada pembantu rumah wanita yang agak muda daripada mana-mana negara sekalipun duduk dalam rumah kita, maka isteri pun bekerja, suami bekerja, suami balik dulu, isteri tak balik lagi, isteri balik tengah malam, jadi suami berduaan dengan pembantu rumah. Jadi ini boleh membawa mudarat yang lebih besar. Ini juga boleh kita katakan termasuk di dalam hadis yang Nabi kata Alhamul maut. Nabi kata adik-beradik ipar itu maut. Sebenarnya sebab apa? Sebab dihuraikan oleh para ulama, dia itu maut kerana masuk keluarnya ipar dalam rumah kita ini, kita tak rasa ragu-ragu. Orang tak nampak satu kesalahan. Lalu bila tak nampak kesalahan tu, maksiat tu nak berlaku tu lebih mudah sebenarnya, sebab orang tak syak wasangka. Jadi macam pembantu rumah lah, duduk masuk dalam rumah kita dan seumpamanya juga tidak ada syak wasangka. Jadi bagi seorang wanita pula, kadang-kadang suaminya lebih kaya, dia ada driver dia sendiri, driver dia lelaki kan. Ada kalanya dia tak ada kat rumah, tempat kerja, driver dia lah yang bawa isteri dia pergi tempat kerja, pergi shopping dan seumpamanya, habis jatuh cinta kat driver. So ini juga perkara yang perlu ditangani dengan baik dalam keadaan sekarang. Kemudian yang seterusnya adalah rawatan isteri dan anak-anak. Rawatan isteri ni ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, yang agak surprisingly 4 mazhab atau 3 mazhab mengatakan perubatan isteri bukan tanggungjawab suami. Ni kena dipahami dengan baik-baik. Bukan tanggungjawab suami, sebagaimana kecuali apa yang melibatkan kelahiran anak. Jadi kalau isteri sakit, dia kena keluarkan duit dia sendiri. Ini juga fatwa yang dipegang oleh fatwa daripada Darul Ifta Mesir, yang mana mereka berkatakan bahawa la yalzumuhu mudawatu zaujatihi idza maridat. Maka isteri itu sakit, tidaklah menjadi kewajipan ke atas suami mengeluarkan belanjanya. Maka kan kalaulah kita nak pegang kepada mazhab ni, 4 mazhab ni, maka isteri perlulah ambil takaful ambil takaful. Kalau sakit, maka takaful akan cover, tak perlu harapkan suami punya duit. Tetapi walau bagaimanapun disebutkan oleh Syekh Dr. Profesor Muhammad Uqlah Al-Ibrahim dalam kitabnya Nizamul Usrah, dia kata pandangan ini kelihatan apabila dibawa di zaman ini kelihatan agak pelik. Maka oleh kerana itu kebanyakan ulama kontemporari hari ini mengatakan perubatan isteri juga masuk dalam tanggungjawab seorang suami. Sebaik. Jadi ini biasa perbezaan fatwa ni biasa, sebab disebutkan dalam kaedah fiqh la yungkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Tidak dapat dinafikan berubahnya fatwa dengan berubahnya keadaan dan masa. Baik, jadi ini antara rawatan. Yang terakhir yang merupakan yang paling penting, biasalah tu macam Nabi sebut juga, tungkahul mar'ah li arba', dikahwini wanita 4. Maka Nabi sebut yang paling penting last sekali, apa dia? Agama. Okey. Jadi ini adalah nafkah yang paling penting ke atas suami, ke atas keluarganya dan khususnya kepada isterinya. Sama ada dia mengajar sendiri, kalau dia tak mampu mengajar sendiri, hendaklah dicarikan ustazah pilihan ke tak pilihan ke terpulang lah untuk datang ke rumah mengajar ataupun menghantar isteri dia ke mana-mana tempat masjid. Dia perlu mencari idea, perlu mencari tempat untuk belanja dikeluarkan untuk isteri dia pergi belajar ilmu agama ini, kerana itu adalah tonggak kekuatan. Kemudian satu lagi kita nak sebutkan, dalam Islam juga belanja suami ke atas rumah dia ni tidak digalakkan, dilebih-lebihkan sangat pada membesarkan rumah dengan terlampau lebih. Walaupun Nabi pernah sebut 3 perkara yang min sa'anati ibni Adam. Nabi kata di antara tanda punca sumber kegembiraan anak Adam adalah al-maskanul wasi' wal markabul hani' wal mar'atu salihah, iaitulah rumah yang luas, kenderaan yang elok, yang selesa dan juga wanita yang salihah. Baik, jadi rumah yang luas tu memang satu keperluan, tetapi kalau dia melebihi keperluan dan necessity rumah tersebut, maka dia sudah jadi pembaziran. Sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, al-mu'min yu'jaru fi nafaqatihi kulluha illa syai'an ja'alahu fit turabi wal bina. Orang mukmin ni nafkah dia yang dikeluarkan semuanya akan dia dapat ganjaran pahala di sisi Allah, kecuali kalau dijadikan dia pada tanah dan pada bangunan. Jadi kita kena faham sekejap lagi bagaimana maksud dia. Cuma kita nak sebutkan bahawa kalau daripada kita habiskan untuk membesarkan rumah, baik kita habiskan untuk memandaikan isteri dan anak kita dalam bab agama. Kerana rumah yang besar tanpa ahli keluarga yang baik akan menjadi sempit. Okey. Jadi itulah serba ringkas mukadimah untuk saya terangkan apa dia perbelanjaan
yang pertama di peringkat keluarga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah pun diperincikan satu persatu sebentar tadi berkenaan dengan tanggungjawab sebenarnya sebenarnya tanggungjawab dan peranan suami sebenarnya sebagai ketua keluarga. Betul. Dan kita buka sebenarnya talian juga kepada rakan-rakan pendengar kita di 0362051500 untuk sama-sama bertanyakan soalan kepada yang bagi doktor waktu ini. Tapi sebelum kita ke pemanggil ya doktor, nak tahu juga tadi disebut tentang pembelajaran kekeluargaan dan sebagainya, dan tajuk kita hari ini agak luas dan syarikat dan juga negara. Mungkin juga boleh dinyatakan juga kalau dalam sebuah keluarga tu apakah yang perlu didahulukan dan dikemudiankan dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara. Ya. Baik, jadi dalam sesebuah negara ini telah pun dibincang panjang lebar oleh para ulama. Maka antara yang boleh saya katakan, yang pertama sekali Allah SWT telah pun menyatakan panduannya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Artinya orang-orang yang kami berikan jawatan di atas muka bumi ini, hendaklah mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, melarang orang daripada melakukan kemungkaran, menyeru orang melakukan kebaikan. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah diserahkan segala urusannya. Lalu daripada situ kita dapat melihat bahawa yang pertama sekali, yang paling penting adalah mendidik, memberikan pengajaran dan nasihat agama kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini juga disebutkan secara jelas oleh Nabi SAW. Nabi pernah kata, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyah, dia ada banyak matan dia, thumma lam yahutha binusin illa haramallahu alaihi aljannah. Artinya, tidak ada sesiapa pemimpin yang kami berikan dia tampuk kepimpinan, lalu dia tidak memberikan nasihat dan memberikan ruang kepada rakyat dia, kepada agama, maka kecuali dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Jadi itu yang pertama, agama. Kemudian yang keduanya adalah sebagaimana dalam rumah tangga tadi juga ada kaitan benda-benda asasinya. Yang pertama sekali iaitulah makanannya, makanannya dan kemudian dari sudut pakaiannya, kemudian dari sudut kerjayanya, kemudian dari sudut gaji yang baiknya kepada masyarakat. Sebagaimana juga kita perlu juga dari sudut gaji, sebagai contohnya disebutkan dalam sebuah hadis, uqtul al-ajir ajrahu qabla an yajifa 'araqah ataupun 'uruqah, iaitulah berikanlah pekerja itu gaji mereka sebelum peluhnya kering. Itu dia, sebelum peluhnya kering. Tapi itulah, dalam hadis muamalat ni kita tak boleh ambil literal. Kalau kita ambil literal, kita tak terlaksana hadis ni. Sebab ni hari ni Nurhayati bekerja, keluar ni peluh belum kering dah kena bagi gaji dah. Jadi kita tak boleh pegang literal, kita kena pegang di sudut maksud dia. Maka kalau konteks saya ni kita beri gaji secara bulanan lah. Jadi itulah dia. Dan kemudian kena ada fair wages, iaitulah kenalah ada gaji yang sesuai dengan meritnya. Dan bila mana dia perform, kenalah beri kenaikan. Jadi sensitiviti sebuah negara dan kerajaan itu mesti ada dari sudut ini. Kemudian dari sudut yang seterusnya juga disebutkan oleh Allah SWT, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan suratul Furqan. Dan Allah SWT kata, dan orang-orang yang apabila mereka memberikan belanja nafkah, mereka tidaklah yusrifu ni membazir, walam yaqturu, dia tidak juga kedekut, dan dia di antara kedua itu dia berada di pertengahan. Jadi tidak membazir. Membazir ataupun israf itu disebutkan oleh Imam At-Tabari adalah belanja lebih daripada had keperluan. Walau bagaimanapun disebut juga oleh Imam Tabari dalam kitabnya juga, dan juga Imam Qurtubi, iaitulah al-infaq fil maksiyah. Kita belanjakan satu perkara kepada maksiat, maka itu namanya israf. Maka oleh kerana itu, sesebuah negara mestilah dia jangan beri belanja lebih daripada had kemampuan. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Jadi sebab itulah, kalau boleh sesebuah negara itu mengeruangkan hutang, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Jangan kita memperbanyakkan hutang, tapi macam mana cara sekalipun kita kena cari jalan untuk mengurangkan belanja agar kita mampu membayar hutang. Jadi itu yang terbaik bagi sesebuah negara, dan juga untuk kemaslahatan jangka panjang. Jadi dalam belanjawan baru-baru ni kita dapat melihat banyak perkara-perkara baik, antaranya diberikan banyak kepada rakyat ganjaran-ganjaran tunai,
dan seterusnya, diberikan insentif-insentif untuk banyak-banyak perkara. Jadi kita pun tak mampu nak huraikan pada ketika yang pendek ini. Tapi saya kira telah melaksanakan sebahagian yang agak besar juga dalam tanggungjawab negara dari sudut Islam. Walaupun ini pun dari sudut agamanya, daripada sudut sekolah agamanya, dari sudut masalah sosialnya, itu kelihatan agak mungkin tertinggal. Yang mungkin sudah ada kerana dalam belanjawan biasanya memang ada allocation diberikan kepada JAKIM, diberikan kepada badan-badan agama ini. Tapi maknanya tidak ada perempuan khusus. Dan demikian juga tidak ada cukai-cukai yang dikenakan ke atas GST, yang kita namakan GST, ataupun juga ditambah juga dengan cukai-cukai benda-benda yang tidak berapa elok untuk masyarakat. Jadi saya kira inilah antara perkara yang negara perlu melihatnya dengan teliti. Saya kira itulah sekadar mukadimah untuk kita beri peluang kepada soalan-soalan ya. Alhamdulillah, telah pun kita dapatkan sedikit gambaran ya tentang persoalan kita petang ini berkenaan dengan perbelanjaan keluarga, syarikat dan juga negara, insya-Allah untuk kita kupaskan. Selepas ni kita nak juga ambil pemanggil kita, rakan pendengar kita di talian di 0362051500 juga, insya-Allah akan kami jawabkan juga persoalan di SMS dengan menekan IKIM, caratkan persoalan anda dan hantar ke 39111 dan juga boleh tinggalkan persoalan anda menerusi komen di Facebook IKIM FM. Dan waktu ini kita ambil pemanggil pertama di talian untuk sama-sama dengan kita bertanyakan soalan pada bagi doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Ya, Encik Nordin. Silakan Encik Nordin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu saja Encik Nordin. Okey, Assalamualaikum. Dan waktu ni kita nak juga ambil lagi pemanggil untuk sama-sama kita kumpulkan soalan bersama dengan yang bahagia Dr. Zaharudin. Waktu ni Assalamualaikum. Siapa di talian? Siapa tu? Encik Zaini, silakan. Alhamdulillah, sihat. Yeah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ada satu lagi memanggil sebelum kita dapatkan ulasan daripada doktor. Waktu ini di talian 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Abdul Rashid, silakan. Sila. Ya, sila teruskan.
Ya. Ya. Apakah itu termasuk dalam kategori riba? Okey. Itu saya soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia, mungkin boleh dikupaskan satu persatu terlebih dahulu daripada Cik Nordin tadi. Baik, yang pertama sekali, terima kasih kepada semua yang bertanya. Yang pertama berkenaan belanjawan defisit yang menyebabkan kerajaan akan memerlukan pembuat pinjaman baru dan daripada luar, adakah akan dikenakan riba? Jadi saya kira mengikut praktis biasanya ialah memang akan dikenakan riba lah, ya. Dan yang keduanya, adakah ditanyakan tadi, adakah kita terlibat dengan keadaan ini? Jadi ini soalannya agak sukar, ya. Soalannya agak sukar kerana sebahagian kita mungkin tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menentukan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi kerana itulah saya kira ini perkara yang boleh sampai ke tahap kita nak kata syubhah lah. Syubhah. Tapi adakah kita direct dia akan terkena kerana kita menerima sesuatu dari kerajaan? Itu tidak. Apa-apa saja yang diberikan oleh kepimpinan, maka yang sampai kepada kita adalah semuanya okey. Cuma di peringkat kepimpinan itu sendirilah yang mungkin akan ada tanda soal yang besar di situ. Baik, yang keduanya soalan daripada Encik Zaini berkenaan subsidi 3.3 bilion tadi yang ada digunakan secara tidak sewajarnya oleh bukan orang rakyat Malaysia, dan kemudian kaya pula tu, dan kemudian dia buat berniaga pula. Jadi itu memang satu cabaran yang besar kepada kerajaan. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita bincang perkara ini dan nak dibuat sama macam Iran, dibatalkan semua subsidi kemudian diberikan terus kepada individu yang memerlukan, ya. Jadi saya kira yang pertama sekali, subsidi itu sendiri adakah ia diterima oleh Islam, ya? Jadi kalau mengikut apa yang saya faham dan mengikut kajian saya, subsidi itu sendiri tidak mempunyai banyak masalah dari sudut pandangan Islam, ya, kerana ia adalah satu kaedah siasah syariah, kaedah siasah, kaedah politik yang digunakan oleh mana-mana kerajaan untuk membantu masyarakat dan rakyatnya. Jadi saya kira itu kalau ada masalah yang besar, maka ia adalah digalakkan sama sekali, ya. Kemudian yang soalan sekarang ni, bagaimana kita nak memastikan dia sampai kepada orang dia. Jadi kalaulah cadangan daripada Encik Zaini tadi mengikuti kaedah Iran, dibatalkan semua subsidi, maka saya kira kalau membatalkan semua subsidi ini secara radikal, secara sekaligus, secara rapid, maka dia akan membawa kepada ketidakstabilan, sebabnya harga akan terus naik melambung. Jadi kemudian kita nak kenal pasti pula daripada masa yang sama siapakah dia orang fakir miskin yang mampu dan layak untuk mendapat. Sebab saya kira database dalam negara kita ni mungkin ada sedikit kelemahan dari sudut efisiensinya. Kerana itulah kita dapat melihat mungkin pusat-pusat zakat yang patutnya mengetahui dengan detail di manakah letak duduknya orang-orang yang sangat fakir dan miskin ini, adakala mereka pun terlepas pandang, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa adakalanya sukar. Kemudian kita dia menghadapi cabaran yang seterusnya, iaitulah masyarakat yang agak ramai juga yang tidak amanah. Jadi ini adalah masyarakat ini apabila dia tak amanah, menyebabkan lagi susah kerajaan nak sampaikan bantuan kepada yang mampu, yang tidak mampu. Saya ada beberapa kawan yang duduk di lembaga zakat dan pusat zakat. Mereka menceritakan bahawa selalu yang datang ini memang betul-betul orang yang menipu, ya, dan mereka sengaja berlakon sebagai orang fakir miskin dan kemudian untuk mendapatkan ganjaran tambahan, ya. Lalu ini adalah cabaran yang besar. Kerana itulah saya kira belanjawan sebaik mana pun, bila mana tidak memberikan peruntukan yang agak baik kepada pembangunan insani, pembangunan jiwa, maka kita akan terus on and on, keep and on, kita akan menghadapi masalah pecah amanah, rasuah, ketirisan dan seumpama. Sebab itulah disebutkan tadi oleh di dalam hadis Bukhari tadi yang kita sebutkan, ada di kalangan ulama yang pada zaman Harun Ar-Rashid, seorang khalifah yang hebat. Pada ketika itu ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad, nama dia Al-Muhammad, yang mana beliau telah pun Muhammad As-Samak, Muhammad As-Samak, dia telah pun datang kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Ketika itu Harun Ar-Rashid nak membesarkan rumah dia, nak membesarkan kediaman dia sebagai seorang pemimpin, ya. Maka dia datang dan ditegur. Dia kata, rafa'ta tin wa wada'ta din. Kamu menaikkan rumah kamu
tanah atau batu-batu, tapi kamu menjatuhkan agama. Nampak tu? Teguran direct tu in kana huwa min malika fa anta minal musrifin. Maka dia kata, kalau yang kamu gunakan untuk besarkan rumah kamu itu, guna duit kamu sendiri, kamu dikira musrifin, belanja lebih daripada apa yang dipatut, yang diperlukan. Wallahi la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang musrifin, kata dia. Kemudian dia kata lagi, wa in kana huwa min mali ghairika, kalau ia kamu ambil daripada duit orang lain pada kamu, duit rakyat ataupun duit siapa, taxpayer, fa anta minaz zalimin, kamu zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka orang yang zalim. Jadi ini adalah satu nasihat yang cukup direct. Jadi sebab itulah kita nak beritahu bahawa daripada kita habiskan membina apa-apa stadium yang besar ke, gelanggang futsal ke, sebagaimana banyak, baik kita habiskan untuk memberikan pengajaran-pengajaran kerohanian. Walaupun kalau orang Islam, kalau orang bukan Islam, bagi dia duit belanja untuk dia belajar tentang agama mereka. Sebenarnya dia lebih mendalami Kristian contohnya. Kalau dia lebih mendalami Buddha agama dia, mungkin dia akan juga dapat, sebab kebanyakan agama, hampir semua agama pastinya akan mengajak kepada kebaikan. Ya, maka oleh kerana itu, kalau dia belief sistem dia kuat, dia juga akan sebenarnya mengelakkan diri daripada memberi rasuah dan mengkhianati amanah. Jadi itu soalan yang apa nama tu, yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya iaitulah setiap beri sesuatu tapi nak sesuatu. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh apa nama tu, Imam Ahmad, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyatan faqibilaha faqad atababan 'azima min abwabir riba. Artinya sesiapa yang menolong seorang saudaranya, memberi bantuan kepada saudaranya, kemudian diberikan kepadanya hadiah dan dia ambil, maka dia sebenarnya telah mendatangi satu pintu yang besar daripada riba. Itu dia. Kita yang pertama. Yang keduanya, Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ta'til hadiyah litakhudha minhu akthar. Jangan kamu beri satu hadiah untuk kamu ambil sesuatu yang lebih banyak daripadanya. Jadi kita ingat hari ni banyak di antara kita, aku belanja kau, aku kena belanja aku lebih hebat. Jadi itu masalah sikit kat situ Jadi dia boleh jadi syubhat dan lebih bimbang, dia akan menjadi riba. Jadi oleh kerana itu ditanyakan tadi, berikan sesuatu untuk mendapatkan undi dan seumpamanya. Wallahu alam, tuan-tuan pandailah gunakan hadis ni untuk memahami dia termasuk dan tergolong dalam kategori yang kita bincangkan ataupun tidak. Dan apa yang saya mampu berikan itu adalah hadis sebagai tools untuk kita aplikasikan dalam semua keadaan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu yang kata tanggungjawab. Perkara yang kita akan tanggung dan akan dijawab kemudian hari nanti, ya doktor ya. Dan untuk anda, waktu ini kita akan teruskan lagi untuk sama-sama kita berinteraksi di udara bersama kami. Waktu ini untuk bicara muamalat kita di 0362051500. Kita nak ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa tu? Silakan, siapa tu terlebih dahulu? Silakan Cik Azhar. Okey. Saja, terima kasih. Assalamualaikum. Dan kita kumpulkan yang lain, soalan daripada pendengar kita. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Fazli daripada Cermat. Silakan Cik Fazli. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya Ustaz, berkaitan dengan kad kredit Ustaz, macam sekarang ni perbankan Islam banyak, macam sekarang banyak tumbuh kan. Cuma yang saya menjadi masalah kad kredit, setahu saya lah benda tu memang tak boleh langsung, tapi hakikatnya ada wujudnya kad kredit Islam, bank Islam, tapi untuk perkara saya Okey, terima kasih Cik Fazli. Okey, Assalamualaikum. Dan kami satu lagi mungkin ya doktor, sebelum kita ke mendapatkan ulasan daripada doktor sendiri menjawab soalan-soalan. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Silakan Puan Din. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh kita bantu rakan-rakan pendengar kita waktu ini, Doktor? Okey, yang pertama sekali soalan daripada Encik Azhar, kita ada upah pekerja untuk membaiki rumah dan kita dah beri pun dia berganjaran-ganjaran dia, tetapi pada masa yang sama kita bagi dia hidangan-hidangan air selain daripada upah-upah yang kita akan bayar kepada bukan dia tapi kepada mungkin syarikat dia lah. Betul. Jadi syarikat dia yang akan memberikan kepada dia apa-apa yang lain. Jadi kalau kita lihat daripada situ, dia ada dua isu dekat sini. Yang pertama sekali, kita bimbang dia termasuk dalam apa yang Nabi kata, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Yang kita telah bincangkan hadis daripada Abu Daud yang taraf Hasan. Sesiapa yang kami berikan kerja, sesiapa yang majikan dia berikan dia kerja dan ada gaji khas, maka apa-apa yang dia ambil selain daripada itu adalah ghulul. Ghulul ni wang khianat disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalaulah kita tengok konteks itu, nampak gayanya macam iyalah. Sebab pekerja-pekerja ni gaji dia dan makan minum tengah hari dia sebenarnya dah dibayar oleh syarikat dia. So kita tak payah nak bersifat baik untuk berikan. Jadi bila dia makan tu, dia akan jadi benda tambahan. Jadi dia tak perlu guna duit belanja yang majikan dia bagi. So dia dah boleh save. Itu yang pertama. Tapi mungkin juga dari sudut yang kedua, uruf. Iaitulah dari sudut urufnya, iaitulah kita biasa dari sudut adabnya kita nak berikan dia sekadar minuman. Kita tengok dia mungkin belum beli air, maka kita just hidangkan, kita rasa macam tak ada masalah, ya. Jadi saya rasa kalau dari sudut sekadar berikan air kepada ketika itu, saya kira mungkin uruf itu tidaklah kontradik ataupun bercanggah dengan hadis ini. Tapi kalau kita beri dia duit tambahan kerana dia buat kerja bagus, kita bagi dia tips contohnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau kita nak bagi dia tip sebab kita kata dia kerja bagus, kita jangan bagi pada dia, tapi kita panggil bos dia, bos, nampak you punya pekerja kerja bagus, ini saya bagi tambah sikit untuk you punya pekerja. Bagi mereka tau, you bagi, kita bagi pada company, jangan bagi pada dia. Dia akan masalah ni. Tapi setakat ada minum air itu, saya kira mungkin boleh dimaafkan lah, kerana dia tidaklah merupakan satu perkara yang begitu besar sebab dalam urufnya. Baik, yang keduanya soalan daripada Encik Fazli daripada Seremban, kad kredit Islam ni macam mana? Kad kredit Islam ni dia sebenarnya pada hakikatnya dia tidak boleh digelar kad kredit sebenarnya. Sebab kad kredit ni kad hutang, kad hutang. Tapi kad kredit Islam dia sebab syarikat tu dia berikan kepada pemegang kad kredit limit yang boleh kita beli di mana-mana, dan dia akan tolong bayar on our behalf, dan dia akan minta daripada kita sehutang. Tapi kad kredit Islam lain caranya, sebab dia nak wujudkan kredit limit tu, dia jual barang dia kepada kita dan kita menjual kembali dengan harga yang lebih mahal, maka kita perlulah membayar hutang itu. Dan bila kita perlu bayar hutang, dan bank juga telah pun menjual barang kepada kita dan dia beli balik. Bila dia beli balik itu, ada jumlah yang dia kena bayar pada kita. Jumlah itulah, duit itulah, RM5,000 tu dia letak dalam akaun, yang mana bila kita gunakan, dikeluarkan duit kat situ. Jadi saya kira dari sudut apa yang ada di hadapan kita hari ini di Malaysia, telah pun disahkan oleh majlis-majlis penasihat syariah. Dan saya tak pernahlah setakat ni dalam pengalaman saya meneluskan mana-mana kad kredit Islam. Maka saya pun tak bolehlah nak kata saya betul-betul backing ataupun macam mana. Cuma saya menghormati pandangan ulama-ulama yang telah pun meluluskannya, sebab mereka lebih tahu, sebab mereka membincangkannya, dokumentasi semua ada di depan mereka, tapi tidak ada di depan saya untuk saya mengetahui dengan details. Tapi saya tahulah lebih kurang maknanya kan bagaimana gambarannya, dan ia adalah diharuskan dan dia tidak sama dengan riba lah, ya. Baik, yang seterusnya soalan daripada Lin daripada Kuala Lumpur. Pelaburan ASB ada bank-bank Islam menawarkan pembiayaan secara Islam untuk melabur. Jadi ini sekali lagi tertakluk kepada majlis penasihat syariah bank tersebut, mereka menggunakan fatwa yang mana. Kalaulah mereka menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengatakan harus, maka haruslah semuanya, sebab tanggungjawab itu telah pun terpindah kepada Majlis Penasihat Syariah dan Majlis Fatwa. Tapi ada juga Majlis Fatwa, Majlis Syariah di bank-bank Islam di Malaysia yang berpegang kepada fatwa negeri Selangor sebagai contoh, yang tidak membenarkan atau berpegang kepada penilaian Suruhanjaya Security yang menentukan bahawa ASB tidak dinamakan sebagai patuh syariah. Maka oleh kerana itu terpulang kepada orang ramai dan kepada penasihat syariah bank, sebab dia biasa di zaman sahabat juga ada perbezaan pandangan. Maka orang yang lebih kurang ilmu ni, apa patut dia buat? Dia patut tanya iman dia.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, istafti qalbak, tanyalah iman dan hati kamu. Maka kamu carilah orang yang lebih kamu yakin, hujah yang lebih kamu yakin untuk kamu ikuti. Jadi kalau kita selepas ada perbezaan pandangan ni, kita melihat bahawa majlis fatwa punya pandangan dan juga bank tersebut punya pandangan mengharuskan bagus, kita ambil. Kalau kita merasakan tidak berapa cenderung kepada hati kita, jangan ambil. Itu saja. Wallahualam. Dan tentang pinjaman rumah juga bagaimana tu? Okey, pinjaman rumah konvensional yang dulu sebelum wujudnya perbankan Islam, maka itu ma'fuun anhu disebut dalam Islam, ataupun diampunkan kerana ketika itu keadaannya al-masyaqqatu tajlibu taysir, hardship begets facility dalam bahasa Inggeris, iaitulah kesukaran membawa kepada kemudahan. Idza dhaqal amr tasa', maka ketika itu tidak ada. Sekarang ni dah ada macam mana? Kalau nak, dia kata pula kalau nak tukar, nak buat refinancing, perlu bayar certain fee. Maka inilah menjadi pemutus ataupun menjadi ujian kepada kita. Sama ada harta yang fee itu yang kita nak berikan priority, ataupun keterlibatan kita dengan riba yang telah berlaku sebelum daripada ini kita nak terus biarkan. Jadi kalau tanya saya, kalau fee itu sekadar 4-5 ribu, 5 ribu, 10 ribu, ia kurang bermakna berbanding keselamatan di alam barzakh kita. Betul, membersihkan betul. Kita bersihkan. Jadi saya cakap senang lah kan, tapi orang yang menghadapinya mungkin susah. Tapi lebih susah kita, sebab Nabi pernah sebut kepada Aisyah dalam satu keadaan, Nabi kata hazzuki ala qadri nasabik wa nafaqatik, kamu punya pahala berada di atas kesukaran kamu. Lebih sukar kita nak buat ni, lebih perlu mujahadah, lebih perlu lawan perasaan cintakan harta, lebih banyak ganjaran kamu dapat. Dan juga atas belanja kamu, kerana kita nak buat Islam, kita terpaksa berlayar lebih, maka lebih banyak ganjaran kamu, lebih banyak. Jadi sebab itulah Khalifah Umar Al-Khattab dan Nabi sendiri, bila mana ada pejuang-pejuang pada waktu itu berperang dan boleh dapat ghanimah, tetapi Nabi SAW dan Abu Bakar, Umar Al-Khattab membagikan ganjaran mengikut kesukaran. Ada tentera Islam yang pergi masuk sampai ke depan, mereka dapat ganjaran lebih daripada yang duduk di belakang. Jadi ini nampak tak? Jadi samalah dalam keadaan ini. Kalau lah puan tadi ni mampu untuk berbuat sesuatu, maka ganjarannya lebih besar. Wallahualam. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Dan mungkin kita boleh juga raikan rakan pendengar kita melalui SMS waktu ini daripada Husna. Katanya, apakah hukumnya sekiranya saya keluarkan duit dari akaun kedua KWSP untuk bayar duit bulanan rumah, dan kemudian gunakan peruntukan duit rumah dari gaji untuk menyimpan ke dalam tabung haji? Bagaimana tu? Baik, saya kira kedua-duanya tidak ada masalah. Kita keluarkan duit pada akaun kedua, duit kita, tidak ada masalah. Memang duit simpanan kita. Dan kemudian gunakan peruntukan duit rumah untuk daripada gaji untuk menyimpan ke dalam tabung haji pun tidak ada masalah. Saya kira kedua-duanya selesailah. Tidak ada apa-apa yang meragukan, insyaAllah. InsyaAllah. Ni berkaitan dengan hutang pula ni, Doktor, ya, daripada Farhani. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, macam mana kalau orang bagi kita hutang dan kita terhutang budi dan bagi sedikit hadiah tanpa dia minta, boleh ke sebenarnya tu, Doktor? Kalau orang bagi hutang, kita terhutang budi, kita bagi hadiah tanpa diminta, ini telah pun dia sebut oleh Nabi, khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik orang yang berhutang, bila dia bayar hutang itu, dia bayar dalam bentuk yang paling indah, Nabi kata. Jadi maksud dia apa? Para ulama menguraikan, mestilah ia tidak disyaratkan. Kalau ditanya tadi ni, dia kata tak diminta pun dan tak disyaratkan, maka boleh ke? Boleh, malah dapat pahala lagi. Tapi jangan pula baca hadis tu masa kita beri hutang kat orang. Itu dah ngelak namanya. Okay. Alhamdulillah. Dan hari ni kita nak juga raikan satu lagi soalan. Mungkin kita batal balik pada punca bicara kita hari ni berkenaan dengan perbelanjaan keluarga juga, ya, daripada puan ni yang tak mahulah ya nama dia dinyatakan. Kata telah berkahwin selama 4 tahun, masih tinggal di rumah kedai, satu ruang tidur dan satu ruang kecil serbaguna untuk tamu, untuk dapur dan anak. Mungkin soalannya, bagaimana sebenarnya situasi tersebut sebenarnya? Baik, situasi ini situasi yang sangat tidak ideal kepada kemampuan ataupun hak seorang isteri, ya. Tapi sebagaimana yang telah pun Allah sebut tadi, iaitulah kita berikan nafkah setakat yang apa rezeki yang kita dapat. Ya, jadi kalau itulah kemampuan suami dan suami pun tidur di situ juga, suami pun susah di situ, kita tak payah nak komen lah. Tapi kalaulah suami itu mampu, tapi rumah kita tu macam tu, kereta yang telah pun diubah dengan sayap-sayapnya macam boleh terbang punya kereta, ada sebagian kereta kan dengan exhaust yang besarnya macam Ferrari bunyinya, ya. Tapi rumahnya macam gitu, itu tidak bertanggungjawab. Itu tidak wajar dan dikatakan sebagai telah
melanggar batasan yang dikendaki oleh Islam. Jadi dia perlu ada satu, disebutkan oleh para ulama, rumah tu macam rumah Nabi SAW, ada satu ruang untuk ruang tamu, untuk orang datang, ada bilik, kemudian adanya dapurnya, walaupun kecil tapi mesti ada pemisah-pemisahnya. Wallahualam. Itu dia. Dan mungkin dalam kurang lebih 30 saat ni dah penghujung dah pertemuan kita untuk bicara muamalat minggu ini. Mungkin sebagai kesimpulan daripada doktor sendiri, silakan. Baik, jadi terima kasih kepada Nurhayati dan kepada semua pendengar yang saya minta maaf kerana tidak mampu untuk menjawab semua soalan yang diajukan, dan telefon pun masih berdering sebenarnya. Cuma saya nak maklumkan satu lagi sebelum kita menutup ini, bahawa tanggungjawab seorang ketua keluarga itu hampir-hampir sama dengan ketua negara. Ya. Lalu agama adalah perkara asas yang jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Yang keduanya adalah bagaimana kita manage kita punya harta itu mestilah ikut prioritinya, dan mana yang diperlukan untuk kita dahulukan, kita dahulukan. Sebagaimana kita sebut dahulu, hutang perlu didahulukan, kita dahulukan daripada belanja barang-barang yang baru. Ya, kemudian dari sudut keadilan, memberikan ganjaran dan belanja itu kepada satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, bagaimana? Jadi disebutkan oleh yang saya sebutkan tadi, bahawa Nabi SAW pernah sebenarnya tafdil ataupun melebihkan beri kepada satu kumpulan kerana masalah am. Sebagai contohnya, hari ini kita ada orang-orang, contohnya orang Melayu yang masih lagi agak kurang terhadapan dari sudut pemilikan berbanding dengan kaum yang lain. Lalu adalah kerajaan punya polisi memberikan sedikit kelebihan dan juga kuota. Maka ini saya kira tidak ada salahnya dari sudut Islam, ya, sebab ia adalah masih dalam kategori masalah amah yang diperlukan. Cuma implementasi dan ketelusan dalam implementasi saja yang menjadi persoalannya. Jadi saya rasa sekarang itu saja. Yang akhir sekali saya nak sebutkan, walillahi aqibatul umur. Apa saja yang kita lakukan dalam belanja, ingatlah, serahkan kepada segalanya pada Allah, dan ingatlah ia akan dipersoalkan di alam barzakh kita dan tidak akan terlepas walau satu sen. Wallahu alam. Itu dia penutupan yang sangat menarik pada petang ini. Berbicara kita juga sangat informatif, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman atas perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, Dr.